Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Jadi alhamdulillah anda bersama-sama lagi dengan saya pada petang ni. Hari ni sudah hari ketiga bulan Julai. Hari ketiga, 3 hari bulan Julai. Jadi, untuk mereka yang belum pernah berjumpa dengan saya petang ni, nama saya Dr. Ruhaizat bin Daud dari Klinik Sabah. Kepakaran saya ialah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum mendapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk mereka untuk berjumpa dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. Jadi alhamdulillah anda bersama-sama lagi dengan saya pada petang ni. Syukur petang ni kita berjaya. Saya berjaya menjemput seorang doktor pakar untuk berkongsi dengan kita satu maklumat yang saya rasa sangat penting. Yang ini satu keadaan di mana saya sendiri pernah alaminya. Sewaktu saya punya anak kecil lah. Anak saya kecil, salah seorang dari mereka kena asma. Jadi bila Sunway Medical Center datang berjumpa dengan saya untuk discuss sama ada kita boleh buat collaboration untuk discuss pasal masalah asma pada kanak-kanak ni, maka saya pun terpanggil. Apa salahnya kalau kita share benda ni, sebab saya rasa ini sangat penting untuk ibu bapa, especially ibu bapa yang ada anak-anak yang baru nak meningkat naik, yang baru 1-2 orang anak, yang tak tahu macam mana anak dia sama ada dia ni betul ada asma ke atau bukan, atau cuma batuk-batuk biasa ke ataupun allergic. Jadi petang ni kita akan ada peluang untuk berinteraksi lah dengan Dr. Nurzila ni. Dr. Nurzila daripada Sunway Medical Center. Sebelum saya jemput dia masuk dalam, saya nak tengok siapa yang dah ada dekat dalam ni dan tolong komen anda dengar dari mana, adakah anda dengar saya dengan jelas, boleh nampak saya dengan jelas. Kalau nampak tulis kat situ nampak, kalau dengar dengan jelas kat situ tulis jelas. Yang saya nampak dekat sini ada Isha Eugene Kuntagil dari Ranau. Ada yang dari KK kan. Saya percaya ramai daripada Semenanjung pun ramai. Dari Semenanjung pun ramai. Nur Syahida, terima kasih untuk bersama-sama dengan saya. Bernice Kun, dia cakap Dr. Nurzila a good doctor. Alhamdulillah. Terima kasih. Rupa-rupanya tadi bila saya terinterview dia sebelum sesi sebelum kita jumpa dia tadi, dia adalah super senior saya. Kami daripada universiti yang sama, UKM. Dan nanti kita akan tanya dia lagi. Kita tanya lagi, kita bertaaruf lah, kita berkenalan dengan dia untuk kita tahu sama ada tengoklah berapa lama dia dah jadi doktor dan jadi pakar. Saya ni baru-baru lagi. Bernice Kun from KL, terima kasih. Eugene jelas. Ilya Syazwani dari Semenanjung. Okey. Jadi saya rasa tanpa melengahkan masa, kita jemput Dr. Nurzila untuk masuk. Okey. Oops, kejap okey. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey dok, terima kasih untuk bersama-sama dengan saya pada petang ni. Ya. Okey lah. This going to be relaxed conversation Okay. Very relax. Tak ada yang stres. Kita cuma discuss benda-benda yang basic je. Yep. Okey dok, cuba perkenalkan diri dok. Sebenarnya dari mana ni? Sunway Medical Center sebelah mana ni? Sekarang saya Dr. Nurzila Muhammad Zainuddin. Saya pakar pediatrik dan pakar pediatrik respiratory. Saya bekerja di Sunway Medical Center ni sejak tahun 2019 selepas saya pencet daripada HKL. Right. Dari HKL. Okay. Saya graduate 1985 as you know. Saya bekerja dengan Kementerian Kesihatan Malaysia daripada 1985 hingga 2018. So boleh kira lah matematik tu berapa? About 33 tahun. Bekerja dengan Kementerian Kesihatan Malaysia di HKL. Mula-mula di Johor, Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Alright. Okay. Lepas tu di Hospital Daerah Tanjung Malim, Taiping, dan lepas tu ke HKL untuk buat postgraduate training dan paru-paru.
Cukup lah tu kan? Oh, jauh jalan. Cukup. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup So dok, kita punya tajuk hari ni sebenarnya nak tahu pasal kita punya target ni ialah kepada ibu bapa lah, parents especially, yang ada anak-anak yang baru nak naik ni, yang ada baby baru lah contoh. Macam mana sebenarnya nak tahu apakah sebenarnya penyakit asma ni kepada kanak-kanak? Apa sebenarnya penyakit asma ni? Penyakit asma ni penyakit yang agak very common di kalangan penduduk Malaysia lah. Kalau kita tengok kanak-kanak tu, kajian dah dibuat. Maknanya kalau kita tengok kadar how common ataupun dalam bahasa teknikal dia prevalence, lebih kurang 10%. Maknanya kalau tiap-tiap ada 100 kanak-kanak di Malaysia tu, at least 10 orang tu ada mengalami penyakit asma. Sama ada asma tu yang kita kata bertahap ringan, pertengahan ataupun teruk. Jadi asma ni masalah dia whether you like it or not, ada genetik dia mesti ada sikit. Kalau kita lihat, kalau kita interview pesakit yang datang dengan saya tanya mak dengan ayah siapa yang ada asma? Mungkin ada mak atau ayah. Tak semestinya masa dia dewasa. Maknanya ada sejarah asma semasa mereka kecil. Alright. So dan isu asma ni dia juga ada komponen alahan. Jadi bila kita tengok, kita rawat anak yang ada asma ni, kadang-kadang dia juga ada alahan yang kita panggil allergic rhinitis, yang orang Melayu kata resdom, ya. Dan ada masalah eczema, penyakit kulit yang kita panggil ruam gatal tu, eczema. Dan semua komponen kemungkinan juga mungkin ada alahan pemakanan walaupun tak so common. Kadang-kadang nak leput the word Melayu tu common, biasa yang selalu ada. So selalunya anak-anak ni kadang-kadang hanya asma saja. Tapi lebih kurang 40% kalau kita tengok kajian, anak-anak selain ada asma dia ada allergic rhinitis, alahan hidung. Dan setengah tu kalau nasib tak baik ada ketiga-tiganya. Maknanya asma ada, alahan ada, masalah kulit pun ada. Hanya tahap keseriusan dia mungkin berbeza pada setiap individu. Okay, itu dia punya pembuka. Jadi macam mana kita nak you want to go ahead? Macam mana kita nak kenal tu? Selalunya yang biasanya, yang paling mudah ni, kalau yang tiba-tiba datang sesak nafas, berbunyi when nafas laju, sesak nafas, boleh dengar yang wheezing ataupun berdehik yang you dengar macam tu, itu senang. Maknanya any parents akan pergi ke emergency department ataupun GP yang klinik yang terdekat, bagi apa yang kita selalunya mak ayah akan kata bagi gas. Actually bagi ubat yang kita panggil salbutamol yang you pakai nebulizer. Then sebab ubat tu adalah ubat yang akan relaxkan salur pernafasan, then anak tu akan rasa okey. Pernafasan dia akan jadi okey sikit lah, maknanya dia boleh bernafas lebih selesa. Itu kalau masa itu dipanggilkan serangan asma, tapi mungkin serangan tu tidak berapa teruk dan dia akan improve sedikit dengan mengguna nebulizer yang ada ubat yang kita panggil Ventolin. Tapi pada tahap yang serius, kadang-kadang ada yang datang pertengahan ataupun severe, teruk, yang mana mereka datang dengan sesak nafas yang sangat teruk walaupun dah bagi nebulizer di emergency, ataupun you sendiri dah bagi dekat your klinik tapi still tak better, masih sesak nafas dan sebagainya, you refer to the emergency department kan. Then assessment, kita tengok, kita check oksigen, mungkin oksigen dia rendah 90, walaupun dah bagi 2-3 kali nebulizer masih berbunyi sesak nafas, then you know you kena masukkan di dalam ward dan rawatannya akan jadi lebih agresif. Itu serangan asma yang acute, yang mana tidak susah mengenalinya, rawatannya InsyaAllah senang, intensif, dan kadang-kadang kita akan jumpa juga anak yang sangat teruk yang mana dia datang ke emergency department walaupun bagi gas tak lega, pakai oksigen tak lega sehingga pakai mesin pernafasan. Boleh berlaku, tetapi itu yang kita nak elakkan dan ia boleh dielakkan. Alright? Okay. Tapi isunya, Hello? Hello. Okay, yang sebut yang Dok cakap tadi tu kan, dia sesak nafas kan. Selalunya
ada tak macam kalau macam parents ni kat rumah kan, ada tak benda-benda yang macam boleh trigger tiba-tiba dia sesak nafas tu? Ada tak benda-benda yang isu sekarang ni kalau kita tengok sejarah bila dia datang dalam keadaan tu, bila kita tanya sebenarnya masalah simptom asma tu dah ada agak lama. Mungkin dah batuk, kadang ada anak yang batuk 2-3 bulan, batuk malam, batuk pagi, bila bermain dia batuk-batuk sikit. Di tanda-tanda tu ramai yang kadang-kadang ingat macam batuk biasa. Tak ada demam, tak ada demam, ya, tetapi batuknya tak hilang. Yang mana kadang-kadang bila pergi ke klinik mungkin diberi ubat batuk ataupun dibagi antibiotik, tapi the cycle tu doesn't go away, tak pergi. Sebab batuk tu akan terus. Typical asma ni presentasi dia adalah batuk yang berulang-ulang, terutamanya di waktu malam atau di waktu pagi, dan juga dia berkahak. Ya? Dan sesak nafas itu bila you tak rawat, you tak rawat tu lebih awal, dan dia akan makin teruk. Itu yang jadi sesak nafas tu, sebab salur nafas jadi sempit ataupun berkahak banyak yang akan menghalang salur pernafasan di dalam. Bukan masalah asma ni ialah melibatkan salur pernafasan yang mana otot tu bengkak ya di dalam, ataupun kahak tu banyak sebab sel mengeluarkan kahak yang banyak. Itu yang selalunya yang berlaku. Jadi apa yang mencetuskannya ialah paling common adalah viral infection, jangkitan virus. Tak kira lah, it can be rhinovirus, depend lah kan. Kerana kita tak check virus apa. Virus ni banyak sebenarnya, tapi virus paling common lah. Kadang-kadang setengah budak dia asap habuk, environment, ya, seperti asap rokok. Ingat masa pollution? Jadi itu masa berlaku haze dulu, you tengok kes-kes respiratory akan lebih banyak. Sebab kena faham ya bahawa masalah paru-paru ni adalah masalah yang melibatkan environment. Kita menyedut udara, sentiasa menyedut udara. Jadi sesiapa yang mengalami asma, selalunya salur nafas tu sensitif. Jadi tindak balasnya sangat cepat dan bergantung, melainkan pada berbanding dengan satu anak yang tidak ada masalah penyakit asma. Selalunya macam tu. Itu yang common. And then environment dalam rumah lah, seperti kalau hama rumah yang kita panggil house dust mite lah. Tapi yang paling saya akan tekankan ialah asap rokok. Asap rokok, ya. Asap rokok kan vape lah. Yes, sebab walaupun dia orang bukan passive smoking, tetapi siapa yang merokok dalam rumah. Sebab bila dia katalah contoh, kalau ayah merokok dalam rumah, jadi asap rokok tu dia tak akan masuk ke salur nafas anak tu walaupun dia tidak merokok. Dan remember, yang anak tu bila dia menghidur inhale ataupun menyedut, dia adalah passive smoker. Dan selalunya bila dia menyedut asap rokok, it is unfiltered because it's direct, ya. Dan lagi satu kita panggil third hand smoke. Apa yang melekat nikotin di muka ayah, mulut ayah, baju, especially if you are heavy smoker. Kalau you penghisap rokok tegar, bau nikotin tu sangat kuat ya, di badan dan sebagainya. Dan ini juga yang melekat di baju dan sebagainya. So itu semua boleh mencetus. Sebab anak yang ada masalah asma, terutamanya kalau tidak dirawat pada jangka masa panjang, dan dia akan boleh mencetus serangan asma kalau salur nafas tu sensitif. Itu yang selalunya berlaku. Ya. Okay. Kalau katakan macam baby tu kan, baby kecil lah datang. Katakan dia first time lah, macam sebelum ni dia tak pernah ada history macam presentation asma. Tapi katakan dia datang dengan simptom-simptom gejala batuk, semua demam, dan kita takut dia ada jangkitan paru-paru. Adakah itu boleh jadi satu macam titik tolak di mana kemungkinan dia boleh dapat asma lepas tu? Ini pun kadang-kadang ada juga ibu bapa yang tanya saya, doktor, anak saya ni pertama kali kena bila dia kena macam mild upper respiratory tract infection, tapi dia cakap nampak macam susah nafas anak dia. Jadi lepas ni adakah anak dia boleh jadi asma? Gitu. Katalah umur berapa lebih kurang, you give month, sebulan, setahun, 7 bulan, 8 bulan. Jadi first of all, bila you tengok baby ya,
bila dia datang, katalah budak ni berumur 8 bulan, dia datang hanya demam sikit, batuk, sesama first time. Usually apa yang kita doktor akan kata this is acute bronchiolitis. You know, the typical. Betul. Ada demam sikit, ada batuk sikit, sesama. Lepas tu you dengar, dan kadang mungkin laju atau tak laju nafas, tapi bila you dengar mungkin ada cramp, because bronchiolitis pun ada spektrum. Dia ada mild, moderate atau paling teruk, ya, ada spektrum. Jadi bila you dengar ada bunyi sikit. Jadi selalunya apa yang berlaku, first episode we will say acute bronchiolitis. Now whether rawatan dia is viral. Viral maknanya could be any virus. Common occurlah kuman RSV, even influenza pun boleh cause bronchiolitis sebab saluran nafas tu kecil. Jadi bila you ada jangkitan virus, dia akan menyebabkan bengkak saluran nafas tu dan bergahak. Jadi bila you akan dengar wheezing, mesti ada sedikit ataupun crepitations. So rawatan dia memang ramai akan bagi a bit of nap. Itu saja. Dia mana treatment dia tak ada antibiotik, dia tidak ada punya antivirus you nak bagi. Melainkan anak tu ada influenza A or B, then maybe you consider. But that's treating, merawat antivirus, bukan merawat the bronchiolitis. That is first episode. This is the typical. And then selalunya bronchiolitis ni bawah, commonly setahun ke bawah. So kalau budak 3 tahun datang first time, tak adalah kita kata dia bronchiolitis anymore. This is the first episode. Dan selalunya tahap dia boleh mild, yang you boleh rawat secara simptomatik, ataupun ada juga kadang-kadang yang mana anaknya ada bronchiolitis datang sangat teruk sehingga pergi ke ICU, semua pakai oksigen ataupun pakai mesin pernafasan. Itu tahap-tahap yang berbeza. Tapi 90% anak yang ada bronchiolitis first time usually are quite mild. So dia ada about 1% of bronchiolitis yang datang severe yang memerlukan rawatan ICU. Okay, itu bronchiolitis. Settle. Tapi katalah anak ni lepas tu dia kerap lagi datang. Batak semestinya demam, tak semestinya, tapi dia batuk, dah beyond 1 year dia batuk, lepas tu dia mungkin sesama sikit dan you dengar wheezing. Alright, itu dah you tak kata bronchiolitis, katalah dia second episode, third episode, dan tidak berkaitan langsung dengan jangkitan virus. And then kita tengok pula ada tanda-tanda macam alahan. Because ramai juga anak yang umur tahun 2 tahun dah start tunjuk alahan, alergi kulit ke, ataupun kita tanya family history dia ada asthma. Kalau strong macam tu 3-4 episod 1 tahun, then kita lebih menjurus untuk merawatnya dengan sebagai asma, dan kita akan mulakan rawatan preventif. Okey, itu satu senario. Alright. Senario kedua, ramai anak-anak ni dijaga di nursery. Jadi first nursery, ya betul. Satu episod. Lepas tu dia okey. Lepas tu tak ada apa, sihat. Lepas tu masuk pula second episod lah, satu round lagi. Berair hidung, batuk sikit, demam sikit, sesama. Then you pun rawat dia. Lepas tu okay, in between tu kalau because selalu I akan tanya, mak kalau cuti seminggu rawat jaga dia okay? Oh okay, 100% tak ada apa. Dia bila balik nursery 2 hari dah start balik berair hidung dan wheezing. Itu yang macam kita kata viral trigger, because you expose to macam-macam virus bila you pergi nursery. That's why masa PPKP ni, you tak akan tengok budak datang dengan baby ke, datang dengan jangkitan virus yang kerap, because environment kurang. Bila 100% you jaga kat rumah, you tak terdedah kepada anak-anak di nursery, because baby A dapat this virus, lepas tu dia bagi, because you know contact, then anak you dapat, lepas tu you pun bawa simpan dia kat rumah, then you hantar balik. Bila you hantar balik, tiba-tiba baby anak C dapat virus, bagi balik, dan anak you just nak recover. Because walaupun asal lupakan dengan parents, katalah viral infection macam tu, walaupun katalah dia dah balik tu, dia dah tak ada demam, laju nafas tak ada, tapi for recovery will take a bit of time, at least a month, untuk saluran nafas tu jadi better balik. Ni belum sempat 100%, belum steady lagi, you hantar balik ke nursery dan dia terdedah to another virus. Itu yang kadang-kadang tu berulang and parents wonder kenapa. Dan ada juga yang setengah tu I kata rawatan dia senang. I boleh tulis prescription, tapi you tak boleh nak buat. You know what?
jangan hantar pergi nursery. Very expensive because parents kan semua kerja dan mak pun kerja, nak cari siapa nak jaga. That can jaga, betul. Especially young baby 2 tahun ke bawah because immunity dia tengah nak develop. Because you baru nak tendang this virus, that virus tu dia akan banyak symptomatic. So kadang-kadang benda yang macam tu yang berlaku, yang nampak seolah budak ni tak pernah baik-baik lah. Itu bukan asthma selalunya. Asthma ni dia mesti usually the first 5 years of life, untuk doktor mengatakan dia asthma, we are more careful. We make sure tengok pattern dia. Kalau yang macam actuator ni, it's not virus, it's not asthma, it's more like a viral induced problem because it's more like a viral induced wheezing. Tapi after 5, melainkan you jaga strong family wheezing, tak demam pun tiba-tiba sesak nafas laju, that one very classical. Tapi after 5 years tu, you find that then you can see the symptom yang typical like that, then we are much more inclined to say that's asthma. Below 5, especially 2-3 tahun, we are much more careful, lebih berhati-hatilah kalau kita nak mengatakan asthma, nak memerlukan rawatan yang berterusan. Kadang-kadang kita buat simple measure like try to elakkan dia terdedah pada jangkitan yang kerap pun, insyaAllah benda tu settle. Do you answer the question? Okay dok, kita dah 22 minit dah ni. Oh, sebab I dah cakap banyak. Ada lagi yang, apa lagi yang dok nak tambah sebelum kita pergi menjawab soalan diorang ni? Banyak parent ingat bila asma tu pakai gas tu lega settle. Dia bukan macam tu. Bila kita bagi Ventolin tu, dia hanya melegakan saja masa acute. Tetapi ingat dalam saluran nafas tu ada proses inflamasi. Maknanya kalau dia kerap batuk-batuk, I pernah tengok setengah patient tu tiap-tiap bulan pergi ambil net, lepas tu dia kata lega, lepas tu jadi balik. Selalunya kalau dalam sebulan tu berterusan, I akan dah memang kita tengok sejarah ini asma. Dari segi diagnosa dan sebagainya, pemeriksaan, then saya akan mulakan ubat pencegah. Okay. Bila kita mulakan ubat pencegah dalam bentuk sedutan. Bila bentuk sedutan, maknanya ubat tu adalah steroid yang kita bagi dan dia kena sedut, pakai spacer. Jadi untuk, sebab di dalam tu ada radang, maknanya ibarat saya akan selalu kata kulit yang merah di luar, tapi merah di dalam kita tak nampak. Jadi bila kita sedut ubat tu, anak tu sedut ubat tu, dia steroid. Tapi saya akan selalu kata jangan risau, steroid ni adalah selamat because dia dos dia pun rendah, mikrogram bukan miligram. Tablet prednisolone yang you makan tu yang bermasalah. Kalau continuous, katalah yang ubat oral tu, yang tablet prednisolone 1 tablet 5 miligram tu, kalau you ada 3 asma, 3 kali episod atau 4 kali episod dalam 6 bulan, you pergi Dr. A, Dr. B, Dr. C, Dr. D, katalah Dr. A dah bagi 5 hari, Dr. B, and then masing-masing tak tahu. So kalau you kira berapa banyak dah dos yang you dapat, that is the kesan yang bermasalah, memberi kesan yang negatif pada anak. Tapi kalau sedutan, dia dos dia low, microgram saja, 100, 200, paling tinggi pun about 500. So selalunya bila dia pergi ke paru-paru, dia akan switch off the inflammasi. Maknanya menyebabkan saluran nafas tu akan jadi very steady, tak sensitif. Jadi maknanya tak adalah sekejap batuk, sekejap dapat susah nafas dan sebagainya. Dan saya akan beritahu ibu, untuk really abolish inflamasi ni akan masa about 3 bulan. Dan kalau minimum saya akan bagi 6 bulan. Dan kita akan titrate dose sehingga kita boleh consider off. And then tengok macam mana. Dan selalunya saya akan kata dia tak ada special test. Dia asma bukan cek darah, kata oh dah boleh berhenti. Tengok x-ray, oh dah boleh berhenti ubat, tak. Semua kita go by tanda-tanda and monitoring. So follow up tu sangat penting. Dia tak macam demam bagi ubat Panadol hilang demam, that's it. No. Monitoring, sebab mungkin you start dengan, you teruk, mungkin you start dengan dos 400. Dan I kata, oh lepas 3 bulan steady, tak ada apa-apa masalah, I turunkan 200. Lepas tu okay, maybe I turun 100. Lepas tu dia dah okay, kita cuba off. Kita cuba off dalam 6 bulan, kalau okay, Alhamdulillah. Kalau tak okay, maknanya apa dos yang minimum yang to maintain it for another 6 months ke, then kita try balik. Sebab kebanyakan kanak-kanak, kalau dalam 70% anak yang ada asma, they can become asymptomatic. Maknanya bila dah
sekolah menengah dia akan tak ada lagi tanda-tanda tu. Maknanya dia dah berkurangan, dah tak perlu pakai ubat. Asma tu tetap ada, hanya tak ada tanda-tanda dan tidak memerlu pakai ubat. Dan hanya small proportion yang sampai sekolah menengah ataupun sampai dewasa yang masih ada masalah tu, yang memerlukan rawatan ubat yang ke masa pandang. But that's okay, it's asthma, senang dirawat, ubat murah and it doesn't cost anything. You walk dekat public pun tak ada siapa pun tahu you ada asma. Berapa ramai asthmatic yang pergi lari marathon, menang gold medal for Olympics dengan ada asma. There's no issue at all, tak ada issue. So okay, Dok, soalan. kita cuba jawab soalan pula. Ada soalan. Saya Okay. akan letakkan soalan di skrin, nanti Dok cuba berjawab lah. Okey, kita dapatkan daripada Eugene Kuntagil. Salam doktor. Orang yang pernah kena asma semasa kecil boleh kena balikkah bila dah dewasa? Boleh. Macam saya kata, asma ni dia ada dengan you, whether you ada tanda-tanda atau tak ada. Walaupun sebanyak kanak-kanak yang ada childhood asthma as adult, dia all dah tak ada. But ada a few circumstances. Bila pesakit I dah jadi teenager, I selalu kata to the boys, asthma you okay, but if you start being naughty and you start smoking, okay, start merokok, vaping, penyakit tu akan datang balik. Sebab you dah start bagi trigger balik ke paru-paru you. Kedua, untuk orang perempuan. Untuk orang perempuan, masa dia tak ada asma dah settle, dan dia mengandung. Bila dia mengandung, sama ada the hormone, the asthma boleh balik semula. Masa mengandung tu, dia perlu rawatan balik. So I have a patient like that last time, yang ni pengalaman lah. Memang teruk asma dia masa budak, masa dia anak-anak. Lepas tu bila dia dah sekolah menengah dia okey. Dah boleh turun dos tapi tak boleh off. Lepas tu dia dah lost the follow up. And then she got married. Lepas tu I got a letter from the obstetrician. Kata, is this your patient dapat asma? And then you know that it can happen. Itu natural history. Dan juga mungkin jenis pekerjaan lah. Kalau kata you're okay but you tiba-tiba your choice of job is an environment yang terdedah kepada environment yang tak healthy ke apa, you boleh dapat balik asma tu lah. Boleh dapat balik dan perlu rawatan. Sangat-sangat penting lah benda tu. Okey, Dok. Okey, soalan seterusnya Dok, boleh? Boleh. Okey, kita dapatkan daripada Xavier Denny. Husband saya ada sejarah sakit asma time kecil. Ada kemungkinan ke anak saya juga akan ada asma? Yang ini dia takut ada keturunan. Yes, kemungkinan tu ada. Let me see the study says, I have to recall balik. Asthmatic study where they look at family, maknanya the chance of if the mother ataupun the father have asthma, the risk is there. And then the manifestation of the disease tu kalau you ada environment yang menstimulatekan benda tu. Because asthma dia ada some environmental disposition. Maknanya your genetic may be there, tapi kalau environment you okay, tak ada masalah, tak ada terdedah pada asap rokok, then maybe manifestasi penyakit tu tak ada. Because I think the percentage, or is it 1/3 ke macam tu, the kemungkinan tu boleh dapat. And more so kalau environment you tu memang mengarah ke arah macam tu. So kena berhati-hati sikit lah tengok benda tu. Okey. Soalan yang seterusnya dari Maggie. Kita tengok. Sekejap, saya hide dulu yang ni. Boleh keluar ke? Ni. Kanak-kanak kecil yang ada skin allergy, higher chance dapat asma ke? Dia tanya. You see dia macam ni. If you have asthma, 40% of asthmatic can have allergic rhinitis. And about 10 to 20% can have asthma. Dia macam tu. Dia tak semestinya you ada skin infection, you ada eczema, you mesti ada asthma. It's not like that. Tetapi it's more like if you have asthma, the likelihood of you having allergic rhinitis is about 40%, then eczema tu about 10, 20, 15% dia macam tu. So kemungkinan, but then the allergic component tu ada, but the risk is not as high. Slow, kira low lah dia punya chances dia. Tak ramai orang yang ada allergic rhinitis, masalah kulit tapi tak ada asthma. Tetapi when I look at someone with asthma, I always look for the skin because someone ada
quite a high percentage of them may have eczema. So is that how you do it lah? Tapi because allergic ni, dia it's an allergic disease. Asthma, allergic rhinitis, eczema. Is that sort of the pathway tu very quite related. Okay. So kita dah setengah jam ni dok. Kita ambil lagi 2 soalan boleh? Boleh lah. Boleh. Boleh lah kan? Okay. Sekejap saya try tengok. Ni Xavier. Soalan kedua dia. Kalau anak saya sudah diberi vaksin pneumococcal, ada kemungkinan akan dapat asma juga. Okay. Pneumococcal vaksin diberi untuk mencegah penyakit pneumococcal infection, streptococcal pneumonia. Streptococcal pneumonia adalah bakteria yang kanak-kanak di bawah 5 tahun senang dapat. They are at risk. Who are at risk of dapat streptococcal pneumonia, kuman bakteria ni, kanak-kanak bawah 5 tahun ataupun orang tua more than 65. The risk is higher. So bila kita bagi pneumococcal vaksin untuk mencuba mencegah, tapi tak ada siapa pun yang 100% mencegah, because the subtype dia banyak. Tapi the proportion of you preventing the normal streptococcal pneumonia of the normal subtype tu adalah sangat tinggi untuk mengelakkan jangkitan paru-paru disebabkan kuman bakteria pneumococcal, ataupun lagi serius masalah meningitis. Meningitis yang sangat penting lah, yang kita panggil disebabkan oleh streptococcal pneumonia. Jadi bila orang tu ada asma, jadi pneumococcal vaksin bukan untuk mencegah asma, because asma usually pneumococcal bacteria tak akan menyebabkan serangan asma tu datang. Selalunya dia mencegah daripada jangkitan paru-paru. Jadi kalau anak ada asma, walaupun you bagi vaksin pneumococcal, the risk of getting, because asma ni kebanyakannya adalah viral trigger, like influenza, adenovirus, rhinovirus, yang mana dia tak ada vaksin untuk itu, hanya untuk influenza saja yang ada vaksin tu lah, untuk mengurangkan risiko untuk dapat influenza. Jadi selalunya saya akan show, kalau anak ada asma, saya akan show untuk dapat flu vaksin yearly for protection. Flu vaksin? Yes. Okay dok, soalan yang last. Soalan ni special sikit. Ditanya pasal durian pula. Tak tahulah kalau dok boleh jawab. Nazrul tanya. Betul ke orang ada asma tak boleh makan durian? Itu dia cakap, betul ke? Tak boleh makan durian. Itu mitologi. Myth. Mitos. Okay. Mitos. Actually, selalu mitos-mitos asma ni selalunya di kalangan orang Asia. Kalau you ada asma, tak boleh makan rambutan. Kalau you ada asma, tak boleh makan buah ni, buah temikai. Betul, yang sejuk, dia orang cakap sejuk dok. Yes, selalu tak macam tu. So boleh makan durian ni, sebenarnya tak ada hal lah. Sebabnya tak ada isu langsung, sebab dia tidak menyebabkan satu manifestasi alergi, melainkan dia allergic to durian lah. Tapi I tak pernah dengar lagi orang allergic durian. Because sometimes orang misconcept you makan durian, lepas tu you ada allergy. Bila you ada allergy, maknanya you bengkak muka, susah nafas dan sebagainya. Itu boleh berlaku, yang kita kata alahan, tapi bukan serangan lelah. Dah habis dah. Kenapa? Tak ada pula. Okay, dok. I think macam you tak suka I cakap. Ya, itulah terkeluar pula. Jadi tak ada. So, okay dok. Kita dah half an hour. Tapi berpada-pada, jangan pening pada je makan durian ni, banyak sangat. Tapi dia tak menyebabkan serangan asma. Dah habis dah. Dah habis dah? So okay, sebagai penutup. Habis dah. Itu je. Ada Okay. yang lain tu tak apa. Next time kalau kita jumpa Dr. Nozila lagi, kita akan minta dia jawab lagi. So betul pesanan terakhir untuk kita punya ibu bapa yang mendengar kat sini. Pesanan kalau katakan pesanan. Asma very common, senang diubat. Jadi anaknya batuk yang berterusan, anaknya batuk lebih pada 2 hingga 3 minggu, jangan dikatakan batuk biasa. Dan rawatan dia bukan ubat batuk. Cari sebab. Selalunya kita nak pastikan bukan asma sebab rawatannya mudah dan senang
available di Malaysia dan tak mahal. Boleh didapati di hospital swasta dan government. Itu je pesanan I. Dan jangan merokok. Jangan terdesak rokok. Jangan merokok. Yes. Merokok, vape. Ini memang sangat pantang untuk mereka yang I selalu cakap dengan parent, I boleh bagi ubat yang top. Maknanya ubat ni satu dunia pakai. Tapi kalau you masuk environment yang merokok, maknanya ambil ubat tapi asap rokok banyak di rumah. Tak boleh, dia takkan jalan macam tu. Tak boleh jalan. Kena seimbang. Okay, Dok. Thank you very much for your info. Terima kasih untuk segala input yang Dok dah share kepada diorang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi next time. Hopefully this is not the first and the last time kita bertemu di alam maya ni, Dok. Ya. Okay, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kalau katakan apa yang kami kongsikan ni, ikut saya. InsyaAllah. Terima kasih, Dok. Thank you very much. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, terima kasih kepada Dr. Nurzila. InsyaAllah kalau katakan kita dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, kita akan berjumpa lagi. Kita akan jemput dia untuk berdiskus pasal topik lain pula. Kalau katakan apa yang kami kongsikan hari ini dapat memberi manfaat, tolong kongsi dengan kawan-kawan, tolong tag, tolong like, tolong share, tolong love, tolong like dan follow kami punya Facebook page. InsyaAllah besok hari 6, hari Minggu, hari Sabtu Ahad kita tak ada FB Live. Kita akan jumpa lagi insyaAllah hari Isnin dengan topik-topik yang berbeza. Sampai di sini sahaja. Untuk mereka yang tinggal di KK, nampak macam hujan lagi petang ni. Hopefully tidak banjir. Jadi stay safe and pastikan anda ikut kita punya saranan untuk waktu PKPP ni. Semoga kita dapat putuskan rantaian COVID-19 dan kita berjaya. Okey? Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang.